أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، اجعل من الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin yang kasih sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kesihatan dan peluang sekali lagi untuk berjumpa pada malam ini dan berjumpa para hadirin sama-sama kita niatkan i'tikaf. Mudah-mudahan mendapat mizan hasanat ataupun bekalan kita, berat kita, timbangan di hari akhirat insya-Allah. Dan seperti biasa para jemaah sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala ilmu, segala rezeki yang kita terima setiap hari, diberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan juga supaya hujan turun, dan sebulan hujan tak turun, dan dijauhkan kita juga daripada segala malapetaka, bencana, peperangan, huru-hara, wabak, bala dan sebagainya. Dan itu juga tidak lupa juga kita hadiahkan kepada Al-Fatihah kepada junjungan tercinta kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada Nabi dan Rasul alaihi wasallam, kepada para ulama, guru kita yang banyak berjasa kepada kita, kedua ibu bapa kita, dan kepada hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita berkenaan kelebihan kemuliaan orang yang mengadakan ataupun membuat majlis zikir bersama-sama, zikir berjemaah. Dan insya-Allah kita akan bicarakan sambung lagi berkenaan hadis-hadis tentang kemuliaan orang yang mengadakan zikir berjemaah ini, yang setengah-setengah daripada masyarakat awam ataupun yang mengatakan zikir berjamaah ini tidak dibenarkan. Dan kita telah lihat pada minggu lepas tentang kelebihan yang cukup besar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa orang-orang yang berzikir ini. Malahan orang yang datang ke majlis zikir hanya bukan tujuan nak berzikir, tapi kerana nak datang itu ada hajat lain pun Allah Taala ampunkan dosanya. Itu minggu lepas kita dah bicarakan, saya ringkaskan hadisnya, di mana Rasulullah SAW memberitahu bahawa di sana ada segolongan malaikat tugasnya mencari golongan yang berzikir kepada Allah. Jadi apabila mereka berjumpa, maka dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halummu, marilah kita pergi ke tempat orang-orang yang berzikir ini. Lalu mereka pun meletakkan sayapnya, para malaikat itu bertingkat-tingkat hingga ke langit dunia. Lalu Allah Ta'ala bertanya, kenapa ni malaikat? Allah Ta'ala beritahu, tapi ditanya, kenapa dinaungkan dengan kepak malaikat itu sehingga ke langit dunia? Wahai malaikat, apa berlaku? Kata malaikat, sungguhnya mereka ini, ada golongan ini, mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadamu ya Allah.
Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat mulia golongan ini, dan dikembangkan sayapnya para malaikat ini sehingga ke langit dunia. Baik, pada malam ini kita akan bicarakan satu lagi hadis sahih di mana saya baca nanti di surat 220 ya. Di surat 220 paragraf yang kedua. Ini lagi kuat ini hadis menunjukkan bahawa majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang wujud pada zaman Rasulullah SAW dan wujud pada zaman sahabat, zaman tabi'in pun wujud. Jadi tidak benar untuk mengatakan bahawa majlis zikir bukan majlis ilmu, majlis ilmu lain. Majlis zikir ini belum pernah wujud pada zaman Rasulullah, tidak benar. Jadi saya bacakan di sini hadisnya di surah 220 paragraf kedua ini. Malahan perbuatan berkumpul untuk berzikir kepada Allah telah diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan diberikan kabar gembira oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang berikut dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Muawiyah keluar menuju halaqah, lingkaran orang yang ada di dalam masjid. Lalu dia bertanya, apakah yang membuat kamu semua duduk di masjid? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah. Muawiyah bertanya, demi Allah, adakah itu sahaja yang mengundang kamu semua duduk? Mereka menjawab, tidak ada yang lain melainkan hanya itu yang membuat kami duduk bersama. Hadisnya agak panjang, saya stop sini sekejap. Kita ulas sikit kan. Daripada hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Dalam hadis ini atau dalam kisah ini, nanti Muawiyah akan beriwayat dari Rasulullah sendiri yang berlaku pada zaman Nabi. Di sini menunjukkan bahawa duduk berzikir dipanggil halaqah. Halaqah ni para jemaah sekalian, maksudnya hilaf, betul jamak, plural ni dia hilaf. Dia lingkaran ataupun liputan. Jadi kalau macam emas ni, kalau cincin emas, kalau dia bulat tu, dia panggil halaq. Ada punya cincin zahab, zahab emas yang untuk cincin bulatan. Jadi kalau halaqah ataupun hilaf ni, plural hilaf, halaqah makna lingkaran orang yang berkumpul. Kalau macam sekarang ni nak cakap halaqah pun susah juga. Sebab halaqah atau hilaf ni, dia ibarat macam satu orang mengajar atau satu orang ke depan, yang lain keliling tu. Itu panggil halaqah atau hilaf. Satu orang macam saya ni, jadi ada orang semua keliling. Tapi kalau sekarang ni agak-agak nak panggil apa? Satu ke sana, satu ke sini. Dia nak panggil, kalau bahasa Melayu panggil berkincah. Tapi yang betul di halaqah ni adalah satu orang duduk, jadi lingkaran manusia keliling. Kalau saya tengok macam ni, mesti macam golongan tabligh tu, itu baru betul. Tabligh tu kan, jemaah tabligh duduk pusing ramai orang, ramai penuh. Contohnya dekat Masjid Kuliah di Serengga, kalau datang hari Khamis mulai Jumaat memang penuh. Kalau siapa nak sembahyang maghrib lambat situ pun, dia suruh naik atas tingkat 2. Pasal lampu bawah semua dah kumpulan tabligh banyak. Kalau penuh, tak bising. Itu baru halaqah, lingkaran manusia. Jadi apabila disebut sini halaqah atau hilaf ni, maknanya lingkaran manusia berkumpul. Di sini menunjukkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka duduk dalam masjid. Di sini menunjukkan mereka dalam masjid. Baik, keduanya ialah kita bicarakan tentang isi kandungan hadis ni atau riwayat cerita di mana Muawiyah radhiyallahu anhu meminta sumpah, demi Allah, adakah kamu duduk itu saja kamu berzikir? Kenapa Sayyidina Muawiyah ni minta sumpah? Demi Allah, adakah gitu? Nanti kita akan menerangkan sebabnya. Cuma saya ringkaskan di sini ialah
para ulama hadis, ini menarik cerita ni. Para ulama hadis, para sahabat Rasulullah apabila meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, kadang-kadang mereka bukan sahaja meriwayatkan lafaz saja, bukan meriwayatkan dari segi lafaz hadis saja, tapi mereka meriwayatkan dari cara Nabi sendiri. Contohnya, saya baca tentang sejarah ulama hadis ni. Contohnya, Rasulullah pernah memegang janggut seorang sahabat. Janggut seorang sahabat dia pegang, kemudian dia sampaikan kepada sahabat tu hadis, menyampaikan satu riwayat hadis. Nabi berkata, contohnya, pegang janggut, wahai fulan, hendaklah kamu mengamalkan pegang janggut. Jadi, sahabat ini yang dipegang janggut oleh Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, dia sampaikan pula kepada orang lain, dipegang janggutnya juga, wahai fulan, aku memegang janggut ni kerana Rasulullah pernah pegang janggut saya ni dan menyampaikan hadis sekian-sekian. Kemudian orang tu pula sampai kepada lain pegang janggut ni, tak habis-habis juga. Sampai kan dikatakan ini riwayat berkenaan pegang janggut dan hadis itu sekian-sekian. Macam begitu sekali teliti yang dia menunjukkan bagaimana teliti para sahabat Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis. Bukan saja hadis, tapi cara Nabi juga. Ada kalanya Rasulullah sampaikan pegang tangan sahabat, pegang erat, kemudian disampaikan kata-kata nasihat. Kemudian sahabat itu disampaikan kepada orang lain, pegang tangan. Sebab pegang, saya pegang tangan kamu ni sebab Rasulullah pernah pegang tangan saya dan sampaikan hadis berikut sikit-sikit. Macam begitu sekali teliti. Sebab itu para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memang benar yang Allah Ta'ala mengatakan kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamulah wahai para sahabat Rasulullah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebabnya para sahabat ini mengambil berat tentang apa sahaja berkenaan Rasulullah. Sampaikan bacaan Al-Quran ini lagi hebat. Tidak ada agama lah selain Islam yang begitu berat mengambil bacaan Nabi-Nya. Para sahabat mengambil berat tentang bacaan Rasulullah, sehingga kan ada ikhfa-nya, idgham-nya, ada punya ra'-nya, ada tafkhim, ra'-nya ada tipis, ada waradhan, ada panjang dia, ada mana ada dalam agama lain macam itu sekali berat tentang bacaan Nabi. Jadi ini kita akan lihat kenapa Muawiyah minta sumpah kepada orang-orang yang duduk di masjid, sebab Rasulullah sendiri pun macam itu. Ini kita akan baca di sini. Saya teruskan bacaannya. Lalu Muawiyah berkata, ketahuilah aku sebenarnya meminta kamu bersumpah bukan kerana aku tidak percaya kepada kamu semua dan tidak ada seorang pun yang menyamai kedudukannya di sisi Rasulullah SAW yang lebih sedikit meriwayatkan hadis baginda daripada aku. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah keluar kepada sekumpulan sahabatnya. Lalu baginda bertanya, apa yang mengundang kamu semua untuk berzikir kepada Allah? Apakah yang mengundang kamu semua duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memujinya atas nikmat hidayahnya yang membawa kami kepada Islam dan memberikan Islam kepada kami. Kemudian baginda bertanya lagi, demi Allah, apakah hanya itu yang mengundang kamu semua duduk bersama? Saya stop sekejap. Jadi di sini Rasulullah SAW sebenarnya telah bertanya kepada sahabat-sahabat itu, demi Allah, apakah hanya itu yang kamu mengundang dulu? Jadi Muawiyah yang meriwayatkan hadis ni pun sama juga, demi Allah, adakah kamu duduk? Itu nak menunjukkan bagaimana mereka sampaikan cara Nabi pun ikut sama juga macam itu. Satu lagi para hadirin yang dimuliakan Allah, ini Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau memberitahu bahawa beliau meriwayatkan hadis memang sedikit. Sebab beliau ni masuk Islam lewat. Muawiyah ni masuk Islam setelah pembukaan Kota Mekah, iaitu selepas 8 Hijrah.
Rasulullah wafat 10 Hijrah, ada yang mengatakan 11 Hijrah. Muawiyah masuk Islam selepas 8 Hijrah, selepas Kota Mekah ditawan oleh orang-orang Islam ataupun dipanggil pembukaan Mekah. Dia tak dipanggil ditawan oleh orang Islam, betul. Dipanggil pembukaan Mekah sebab asalnya orang-orang Islam tinggal di Mekah, tapi dihalau oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian dapat kembali dinamakan pembukaan Mekah. Jadi sebab itu kalau kita baca sejarah Islam, dia tak panggil ditawan Kota Mekah, tapi dia panggil Fathu Makkah, pembukaan Kota Mekah. Jadi Muawiyah ni radhiyallahu anhu masuk Islam dah lewat. Jadi dia beritahu kepada orang-orang di sini dalam masjid, dia kata, aku memang kurang riwayat hadis sebab Islam aku lewat. Tapi inilah di antara hadis yang Muawiyah dengar daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bertanya kepada orang yang duduk, apa yang kamu duduk di sini? Mereka berzikir, memuji Allah. Jadi daripada hadis ini yang saya terjemahkan daripada bahasa Arab ni, Nahmadullah, dalam bahasa Arab disebut Nahmadullah ala ma hadana. Kami ini duduk sini berzikir kerana memuji Allah yang telah memuliakan kami, memberi hidayah kepada kami. Jadi hadis di sini jelas menunjukkan majlis zikir, bukan majlis ilmu. Ini setengah-setengah orang yang tidak suka kata majlis zikir tak ada pada zaman Nabi. Ini ada hadis. Dia kata, tak, ini majlis ilmu, bukan majlis zikir. Tidak, ini majlis zikir. Sebabnya, kalau majlis ilmu, para hadirin, kita tahu majlis ilmu ni contohnya majlis bab taharah, ini majlis ilmu. Bab taharah, bab kebersihan, bab tentang akhlak, ataupun bab tentang ibadat contohnya. Ini majlis ilmu dibincangkan. Tapi hadis ni menunjukkan jelas mereka ni berzikir memuji Allah kerana menghidayahkan mereka mendapatkan Islam. Jadi mereka berzikir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau majlis zikir ni selalu je, kalau majlis ilmu ni selalu je yang bercakap satu orang, yang lain dengar. Jadi mereka ni bersama-sama. Dan majlis ilmu ni pula, kalau kita bincang bab taharah, bab kebersihan, bab sembahyang, bab akidah contohnya, lebih banyak kita berbincang tentang perselisihan pendapat, perbincangan ini. Itu banyak bab majlis ilmu. Kalau majlis zikir, mana ada perbincangan perbezaan pendapat, ada terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita akan bincang lagi tentang ahli tafsir pula mengatakan majlis ilmu, majlis zikir. Saya kadang-kadang tak sebut salah. Majlis zikir, majlis zikir. Para ulama ahli tafsir mengatakan, kalau kamu jumpa dengan majlis zikir, kamu duduk bersama-sama mereka, bersama-sama berzikir, sebagaimana Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ibn Katsir menerangkan ada ayat Al-Quran. Para hadirin ini saya terangkan ini bukan maknanya kita nak bergaduh, tidak. Kadang-kadang orang salah faham. Ini cuma kita nak menjawab. Kalau sekiranya kita ada majlis zikir, ada orang kata tak boleh, zaman Nabi tak ada, kita terangkan zaman Nabi dah ada majlis zikir ni. Dia kata tak, majlis zikir tu majlis ilmu. Tidak, kita terangkan ni majlis zikir sebab Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dan sebagainya. Ini supaya kita menerangkan kembali. Dan kemudian ada, sebab banyak ada orang bertanya kepada saya, tanya begini, sebab ada katanya radio agama ada negara seberang, tak perlu saya sebut. Dia kata tak boleh majlis zikir sebab Abdullah bin Mas'ud larang. Dan nanti saya akan terangkan sebenarnya Abdullah bin Mas'ud larang macam mana. Baik, saya teruskan bacaan di sini. Baginda bertanya lagi. Tadi saya sebut sekejap tadi ya. Baginda bertanya lagi, demi Allah, apakah hanya itu yang mengundang kamu semua duduk bersama? Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk melainkan itu. Mereka berzikir. Baginda bersabda, ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah. Masya-Allah. Ini hebatnya majlis zikir. Artinya
Adapun ketahuilah, sesungguhnya aku minta kamu semua bersumpah, bukan kerana tidak percaya pada kalian, akan tetapi Jibril datang kepada aku dan memberitahu kepadaku bahawa Allah membanggakan kamu semua, memuji kamu di hadapan para malaikat. Subhanallah. Majlis zikir. Jadi apa faedah kita dapat daripada hadis ini? Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Riyadhus Shalihin beliau. Hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat sendiri telah bersumpah mereka tak buat lain pun melainkan inilah kami duduk ni memuji Allah, berzikir. Kalau sekiranya mereka ada buat benda lain, tentu mereka akan kata, ya Rasulullah, selain kami berzikir, selain kami memuji Allah, kita membicarakan tentang ilmu, kita membicarakan tentang ilmu akidah, contohnya ilmu tauhid, ilmu salat, ilmu sembahyang, ilmu kebersihan. Tak ada. Hadis ini menunjukkan mereka hanya duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira, hebat Allah Taala membanggakan kamu semua ni di kalangan, di hadapan para malaikat. Jadi ini sebagai sambungan perbincangan kita sebelum ni, iaitu kalau kita nak jadi orang terkenal, terkenal kat dunia ni ada bagus, ada tak bagus. Jadi kalau terkenal, orang benci banyak, orang dengki banyak. Yang dimaksudkan di sini ialah terkenal di kalangan penduduk di langit, terkenal di kalangan para malaikat. Allah memuliakan kita, memuji kita di hadapan para malaikat. Dan satu lagi para jemaah sekalian, majlis zikir ni tak semesti di masjid saja. Walaupun hadis ni berkaitan jemaah di masjid, kita boleh lakukan di rumah dengan isteri. Contohnya kita dengan isteri zikir bersama-sama, baca contohnya Subhanallah 100 kali atau selawat 100 kali sama-sama. Sebab kalau berzikir berjemaah ni bagus ni, zikir bersama ni bagusnya dia kurangkan ngantuk, dia hilangkan ngantuk. Sebab kalau zikir surah duduk, jenis kalau orang yang cepat mengantuk. Selawat 100 kali, 100 kali, baru 15 dah tertutup. Khusyuk dia kuat sangat sampai tertutup, tidur. Kalau zikir berjamaah, macam juga salat para hadirin. Siapa yang nak salat khusyuk, jadi imam. Saya jadi imam, confirm khusyuk. Pasal dia akan perhatikan satu persatu, dia punya rukuk, dia sujud, dia takut silap. Jadi imam tu juga. Kalau nak salat khusyuk tu untuk jadi imam. Tapi semua orang takut kadang-kadang nak jadi imam. Begitulah kalau nak zikir tak mengantuk, zikir berjamaah. Ajak anak-anak kat rumah, baca zikir tahlil. Satu lagi para hadirin, ramai yang tak tahu, dalam zikir tahlil yang sering kita baca, semuanya zikir-zikir tu ada kelebihan yang Rasulullah sebut. Contohnya surah Al-Fatihah, zikir tahlil kita, Fatihah, kemudian permulaan surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surah Al-Baqarah, kemudian 30 selawat, tahlil dan sebagainya. Saya contoh ni antara kelebihan yang ramai tak tahu tentang bacaan akhir surah Al-Baqarah. Selalu kita baca rumah tahlil, rumah selamat, rumah meninggal, kita tak tahu kelebihan akhir surah Al-Baqarah ni. Saya bacakan sikit, mungkin ramai yang dah hafal tapi tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sampai habis. Saya rasa mungkin 90% daripada para jemaah mungkin hafal zikir ataupun ayat Quran. Ini akhir surah Al-Baqarah, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Sering kita baca dalam zikir tahlil. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu kelebihan yang cukup besar. Hadisnya sahih. Ayatan, ada 2 ayat dalam akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya pada malam hari, kafatah. Kafatah ni maksudnya ialah cukuplah untuk dia tu 2 ayat. Kafatah maknanya cukup untuk dia tu 2 ayat. Dan para ulama berbeza pendapat tentang tafsir makna kafatah. Cukuplah untuk kamu. Jadi ada yang menafsirkan sesiapa yang pada malam hari membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, cukuplah baginya salat tahajud 1 malam kalau dia dah tak mampu. Hebat. Yang main-main di akhir surah Al-Baqarah dikurangkan itu 2 ayat dikurangkan. Ada ulama menafsirkan pula, dia kata maksud kafatah yang mencukupi, cukup ialah cukuplah pada hari itu kamu dijauhkan daripada malapetaka, bencana, musibah dan sebagainya. Para hadirin, kau yang hebat dalam hadis sahih. Sebab itulah ayat terakhir surah Al-Baqarah dimasukkan dalam zikir tahlil, zikir doa selamat. Sebab kelebihan ini itu besar. Dan kalau para hadirin lupa nak baca, boleh baca dalam sembahyang. Contohnya pada rakaat pertama, selepas Fatihah, berhenti sekejap, kemudian terbaca Amanar Rasul bima unzila ilaihi sampai habis. Dan tak perlu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi, tak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Terus lepas Waladhdallin amin, berhenti sekejap, Amanar Rasul. Pasal kita dah baca Bismillah depan pada surah Al-Fatihah itu dah mencukupi. Dan Qul A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun selalu kita lepas sebelum sembahyang kita dah baca, jadi mencukupi. Jadi tak perlu baca. Kita boleh baca dalam sembahyang. Jadi malam ini insya-Allah kita cuba balik rumah. Malam tadi balik rumah sebelum tidur ke tengah duduk baca, bukan dia susah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Saya rasa tak sampai 1 minit, mungkin tak sampai setengah minit baca. Dan kelebihannya 2 kan. Satu ulama mengatakan cukup bagi dia salat tahajud malam tu kalau dia dah tak mampu, dah penat. Cukup. Besok dah kerja, balik kerja dah pukul 7, pukul 8 malam, pukul 10 dah mengantuk, jadi tahan. Baca zikir ni insya-Allah sama seperti dia solat tahajud 1 malam. Hebat. Dan begitu juga ulama tafsir mengatakan lain, dia kata cukup baginya untuk menyelamatkan daripada kebinasaan, malapetaka, bencana dan sebagainya. Sekarang ni kadang-kadang ni dengan berita takut juga rumah roboh. Ada rumah roboh ke mana kemarin sekali, ke Mesir pun pernah juga. Rumah 7 tingkat roboh. Pasal dia punya bangunan dia tak tahulah arkitek dia buat betul. Habis hancur. Jadi kita ni tinggal rumah bodoh. Tingkat berapa? Tingkat 30. Itu kalau roboh tu mudah-mudahan selamat. Baca ayat ni insya-Allah mudah-mudahan selamat. Satu lagi yang banyak orang takut ni, bukan kata rumah roboh, kereta terbakar. Ada orang tanya ni, sekarang apa pasal pula ni banyak kereta terbakar? Kan sekarang apa-apa kereta baru buat, panggil balik. Company panggil balik, betulkan ada silap tu silap ni, panggil lagi. Ini di antara sebab ni takut ni lah, dia tak kena kereta terbakar. Kereta kalau terbakar kan menyeramkan, kereta kita contoh. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah menyelamatkan kita daripada perkara yang tidak diinginkan. Tapi kalau nak baca tu kena demam sikit, tak apalah. Baca saja, besok kena sesama demam. Sudahlah tak nak baca. Bukan maksud itu. Ini mungkin juga baca lebih pasal demam tu untuk buang dosa. Buang kita punya, mungkin kita ada caci orang ke, fitnah orang. Jadi
Mudah-mudahan dengan berkat ayat itu juga dibuang dosa kita. Kena demam sikit lah, tak apalah. Biar ada orang macam itu. Contoh juga ni, ada orang mengamalkan amalan tertentu, contoh bila amal saya kena accident. Dah itulah kau amalkan amalan tu tak salah. Fikir apa yang salah, dia kena accident. Tak ada apa-apa. Cuma dia mungkin ada kesilapan yang dia buat, kita tak tahu. Bukan amalan. Orang lain buat amalan tak ada apa-apa. Jadi kita tak boleh salahkan amalan. Mungkin ada sebab lain yang kita tak tahu. Okay, saya teruskan bacaan di sini. Masya Allah, hebat sekali kedudukan orang yang meramaikan majlis zikir kepada Allah dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah dalam majlis tersebut, seperti mana bertakbir, bertahlil, bertahmid serta lain-lain zikir bersama-sama sewaktu selesai mengerjakan solat berjamaah, sewaktu pagi-pagi hari raya, dan juga dalam majlis doa selamat yang sering diadakan oleh masyarakat Islam di sini. Baik, berkenaan tasbih, takbir ni, ada juga orang tanya, apa makna tasbih, takbir, tahmid, tamjid? Tasbih maknanya subhanallah. Tasbih subhanallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Itu nak faham. Takbir, tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah. Jadi kalau kita kata majlis tahlil, maknanya majlis menyebut la ilaha illallah. Tapi kenapa pula majlis tahlil ni ada zikir lain? Ialah sebab majlis tahlil yang important tu, yang utama tu la ilaha illallah, yang lain cuma ikut itu. Jadi sebagai menambahkan keberkatan. Kemudian satu lagi, selepas kita solat, kita zikir berjemaah. Ini pun ada orang kurang setuju. Dia kata, tengok Mekah, tengok di Madinah, di Mesir pun. Tengok imam lepas solat berjamaah baca zikir sendiri-sendiri. Di Mekah baca zikir sendiri-sendiri. Madinah baca zikir sendiri-sendiri lepas solat berjamaah. Jadi ini menunjukkan yang betul ialah zikir sendiri-sendiri. Jauh dia terus. Semua orang gunakan sana ni bukan. Tapi para hadirin, Masya Allah, apabila kita lihat perbuatan Rasulullah SAW pada zaman Nabi sendiri, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa mengangkat suara berzikir selepas salat berjamaah adalah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Bahasa Arabnya, wa kana raf'u as-sawti bi-dzikri ba'da as-salawat al-maktubah kana fi ahdi Rasul. Bahasa Arab dalam riwayat Bukhari lagi sahih. Wa kana, sesungguhnya mengangkat suara berzikir selepas salat berjamaah al-maktubah, yang salawat berjamaah yang wajib, kana berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Jadi sekarang mana satu nak ikut? Hadis menunjukkan, hadis sahih menunjukkan berzikir dengan mengangkat suara maknanya berjamaah. Selepas salat berjamaah berlaku pada zaman Nabi. Kita lihat setengah-setengah negara, terutama di Timur Tengah, lepas salat berjamaah zikir sendiri-sendiri. Apa pasal? Apa puncanya? Puncanya para hadirin kerana tafsiran ulama. Ini bukan kerana Nabi buat tak buat, Nabi buat. Tapi tafsiran ulama ada yang mengatakan Nabi buat ni kerana untuk mengajar, mendidik. Ya, Rasulullah mengangkat suara berzikir selepas salat berjamaah supaya mendidik para sahabat zikir-zikir yang baguslah, yang baik dibaca. Jadi ini menyebabkan setengah orang kata ini menunjukkan pada zaman Rasulullah untuk mendidik. Jadi sekarang tak perlu lagi untuk mendidik. Saya jawab, zaman sekarang ni lagi perlu kita mendidik. Pasal apa para hadirin? Masya Allah, orang yang masuk Islam sekarang ni makin bertambah banyak.
Saya ingat dulu pada tahun 2005 atau 2006, umat Islam baru 1 bilion. Setahu saya lah 1 bilion 1.1 bilion. Sekarang saya dapat tahu 2014 ni 1.6 bilion. Melonjak daripada 1 bilion sampai 1.6 bilion sekarang. Daripada mana datang ni maksud? Dan saya dapat tahu di Muslim Convert, Galaxy dia, zaman dulu dipanggil Galaxy, sekarang panggil. Saya dapat tahu tiap-tiap bulan 20 orang masuk Islam. Ada kata sampai beratus masuk Islam di Muslim Convert. Jadi kalau sekiranya Rasulullah tujuan mengangkat suara berzikir selepas solat berjamaah untuk mendidik, tentunya kita sebagai imam lagi perlu mendidik makmum-makmum. Bukan saja orang yang baru masuk Islam, bukan saja ini orang-orang awam kita, orang awam lain pun kadang-kadang nak baca doa Arab pun tak tahu. Kadang-kadang nak sebut selawat pun salah-salah. Cuba selawat. Cuba awak tak percaya, orang hadis pun tak percaya, cuba tanya budak usaha rumah-rumah. Cuba baca selawat. Siaplah, tak apa-apa dia keluar. Ini masalahnya. Jadi saya rasa lah kalau untuk Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Vietcong, belum ada lah. South Africa yang bukan negara Arab, memang patut imam mengangkat suara berzikir lepas solat supaya mendidik makmum bacaan zikir sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Jadi apabila kita lihat di Mekah tak membaca zikir secara jahriyah, secara terang ni, sebab imam tu mungkin dah tahu yang makmum ni sebenarnya datang semua dah tahu zikir dah. Jadi supaya apa, kita zikir dah sendiri, kita zikir. Ini bagi kita ni yang tentang anak-anak Melayu sekolah agama pun tak pernah, tiba-tiba nak taubat pergi masjid, baca Quran tak tahu, doa Arab tak tahu, zikir kan lebih baik lepas zikir berjemaah imam baca. Jadi yang makmum mungkin yang budak Melayu baru bertaubat kan, ada bertetu dia, jadi dia sama-sama berzikir dengan imam, sama-sama belajar. Jadi dia tahu lepas zikir, lepas salat, zikir ni sikit-sikit. Dan satu lagi bagus ya para hadirin, zikir berjemaah ni, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Imam Ali Al-Qari, ulama dalam mazhab Ali Al-Qari ini, tak silap saya imam dalam mazhab Hanafi atau Maliki, saya tak ingat, terkenal syarah kepada hadis-hadis. Dia kata bagusnya zikir berjamaah ni, tak kira lah selepas solat berjamaah ke, zikir berjamaah dengan anak isteri ke, dengan berjamaah di masjid, bagusnya dia menghilangkan rasa ngantuk, dia menaikkan semangat, dia memberikan kita sedar, dia menambahkan keberkatan. Sebab setiap zikir yang kita baca, yang didengari oleh pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, apa sahaja, jin dan manusia dengan, semua akan jadi saksi di hari akhirat. Ini hebatnya zikir berjamaah. Jadi memang bagus juga. Saya biasa juga di negara Arab, kadang-kadang lepas solat berjamaah imam pun senyap, imam senyap lagi. Jadi kita nak berzikir sendiri-sendiri boleh, tapi zikir sendiri nanti keringat sana, keringat sana, tertidur pula. Pasal penat balik kerja, balik sekolah. Tapi apabila imam baca berjamaah, jadi kita bersemangat untuk baca sama-sama. Jadi kalau sekiranya ada orang tanya, orang kata zikir berjamaah lepas solat berjamaah tak boleh, tak betul. Sebab Rasulullah, zaman Rasulullah mengamalkan zikir berjamaah lepas solat berjamaah. Okay, saya teruskan lagi bacaan ni. Sekejap dah jam 10. Teruskan sekejap. Termasuk juga mereka yang berkumpul membaca bersama-sama doa dan zikir al-maksurat yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Banna yang laris dijual di sana. Saya stop saja di sini. Mungkin para hadirin pernah lihat kitab kecil
Namanya kitab Al-Ma'thurah. Ada dijual kedai-kedai buku-buku agama, memang confirm semua kedai dijual. Namanya kitab ataupun zikir-zikir Al-Ma'thurah. Ma'thurah ni maknanya zikir-zikir, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dibukukan dan ada setengah orang gunakan kitab ni, kitab tipis. Hadis-hadis itu sahih, menggunakan kitab ini untuk dibaca pada pagi hari zikir-zikir sekian, pada malam hari ada zikir-zikir sekian. Ini semua dikumpulkan daripada hadis ini. Jadi kalau nak baca surah, alhamdulillah, nak baca dengan anak isteri pun sama-sama lagi bagus. Kita nak hilang kita punya ngantuk. Saya dah terang, kalau lagi salat subuh, lepas salat subuh, zikirlah sendiri habis. Ada masa orang kuat, ada yang ngantuk. Tapi kalau ada zikir berjamaah, dia kasih semangat untuk zikir. Jadi kita Al-Ma'thurah ni bagus, zikir dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau zikir surah pun biar baca kuat sikit supaya tidak mengantuk. Yang saya tak sedap pula, ada juga yang kata baca zikir Al-Ma'thurah ni, hadis-hadis zikir-zikir daripada Rasulullah yang dikumpul, baca ramai-ramai pun tak boleh. Sebab ya apa? Sebab zaman Nabi tak ada. Kan saya dah terangkan tadi, zaman Rasulullah dah ada orang yang berzikir, duduk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kata ini zikir berjamaah, baiklah, katakanlah zikir berjamaah boleh. Tapi kalau berzikir dengan cara ini, saya jawab, Rasulullah dah nampak sahabat-sahabat itu berzikir berjamaah dan membiarkan mereka zikir macam itu, menunjukkan nak zikir macam mana sembarang pun boleh. Tapi dengan syarat kalau kita sebagai para ulama asatizah ni, nak berzikir, nak berdiri, nak duduk ke, nak berkumpul, itu pulang. Tapi dengan syarat beradab. Kita ni berzikir kepada Allah. Jadi beradab. Jangan sampai kita berzikir kepada Allah sampai macam orang-orang cakap, seperti orang-orang Nasrani di gereja-gereja. Macam mana mereka zikir? Saya pernah masuk gereja satu ketika saya diajak oleh kawan masuk gereja. Sebab katanya kat dalam gereja banyak orang Melayu, banyak orang Filipin, bukan Melayu. Jadi waktu duduk tu, macam mana mereka berzikir, mereka puji Lord. Depan saya dah ada amoy, pakaian pun masuk. Kalau kita sembahyang berjamaah, depan kita orang perempuan pakaian terdedah, boleh khusyuk. Macam mana ini? Duduk ramai-ramai dalam gereja, depan ada perempuan pakaian terdedah. Saya nak tengok sana pun salah, nak tengok sini. Habis lepas okey, praise to Lord, puji pada Tuhan, suruh bangun. Dah lah bangun, suruh pegang tangan sama-sama, pegang tangan peluk-peluk. Nasib baik sebelah kanan kiri lelaki yang ada penunjuk mana puji Tuhan. Lepas semua nyanyi terpakir-pakir. Inilah yang dilarang. Tak ada adab. Kita ni sebab itu Rasulullah pernah menegur orang-orang yang berdoa terlalu kuat. Nabi kata Allah Ta'ala ni dekat kepada kita. Jadi janganlah doa kita sekira-kira yang boleh tidak membisingkan orang lain, dan sekadar kita boleh dengar. Itu doa. Jadi di sini para hadirin, kaifiyah ataupun cara yang Rasulullah bolehkan kita berzikir, itulah nak berdiri. Dalam Al-Quran pun ada kata zikir orang yang berdiri, duduk, baring pun semua insyaAllah ada kata. Yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Al-Quran sebut mereka berzikir kepada Allah qiyam, berdiri, duduk, baring, semua Allah Ta'ala puji. Jadi tidak. Jadi maknanya zikir dibolehkan dengan syarat jaga adab itu. Itu juga kalau boleh zikir tu janganlah apa macam, maaf katalah, macam orang-orang Yahudi pula. Jadi orang Nasrani pekik-pekik dalam gereja. Ini Yahudi pula zikir dia. Maksudnya pernah nampak kan di dekat batu tembok ni dekat Palestin, maju. Dan saya pernah nampak juga ada orang yang pakaian panjang untuk hitam, dia ziarah
ziarah kubur, kubur orang-orang yang pernah dibunuh oleh Nazi, orang Yahudi yang pernah dibunuh oleh Nazi. Saya sempat pergi negara barat lah, yang kubur ini semua orang-orang Yahudi dibunuh. Jadi ada orang Yahudi datang, dia baca dia punya, mungkin dia punya tahlil dia aju kau ini. Jadi sebaik-baiknya kalau itu, kita kalau baca zikir pun, kalau boleh janganlah buat macam itu. Sebab Nabi larang ada persamaan ibadah kita dengan orang bukan Islam. Saya pun kadang tengok ada juga orang-orang lain dia baca maulid tu bukan main khusyuk lah. Jadi kalau boleh tukar ada ke channel lah, ini pun lah. Jadi jangan samakan dengan orang yang boleh cara dia begitu. Ini macam patung ayam. Baik, saya teruskan bacaan di sini. Malahan ada hadis sahih yang menyebut bahawa majlis zikir seperti ini adalah di antara taman-taman syurga, seolah-olah ianya sama seperti satu kawasan di Masjid Nabi SAW, di mana sebagaimana kita tahu bahawa di antara rumah ataupun kubur baginda dengan mimbar di situ adalah salah satu taman daripada taman-taman syurga. Saya teruskan. Perhatikan hadisnya tentang kebun syurga bagi golongan yang mengadakan majlis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Saya ringkaskan sebaca Melayunya. Jika kamu semua melalui kebun syurga, maka hendaklah kamu berada di situ, merasakan keindahannya. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan kebun syurga itu? Baginda menjawab, itulah hilal yang berkumpulnya untuk berzikir. Hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita cek hadis-hadis ni, kebun syurga ni antara yang Nabi sebut dekat dunia ni ada 2 atau 3 tempat. Pertama, kebun syurga antara mimbar Rasulullah SAW dengan rumah Rasulullah, ataupun sekarang dah jadi makam Rasulullah. Itu Nabi ada sebut, ma baina, antara mimbarku dengan rumahku syurga daripada taman-taman syurga. Sebab itu kalau siapa-siapa yang pergi umrah, pergi haji itu mesti nak berebut nak dapat antara mimbar dengan rumah Rasulullah, taman syurga. Orang kata jemaah, ustaz ni taman syurga, nak duduk pun susah, berhimpit-himpit ramai orang. Taman syurga apa ni? Banyak orang sebut nak taman syurga. Maksud Rasulullah ni ialah, ni ulama pun berselisih, tak ada maksud taman syurga. Ada yang sebut ganjarannya insya-Allah. Ganjarannya insya-Allah mendapat salah satu taman-taman syurga yang kita pun tak tahu bagaimana keadaan. Yang ada pula menafsirkan ini taman syurga antara mimbar ni dengan makam akan diangkat, diambil tempat ni, diletakkan dalam syurga. Dan kawasan itu semua sama-sama yang pernah sembahyang di situ, berzikir di situ, orang semua dapat masuk situ. Ada yang menafsirkan macam itu. Ini yang pertama, taman syurga. Yang satu lagi hadis sahih, taman syurga ialah hilangnya zikir, lingkaran manusia yang berzikir. Jadi ada orang yang terjemahkan berzikir ini majlis ilmu. Saya kata ini majlis zikir, hilangnya zikir. Sebab majlis ilmu ni Rasulullah terangkan, ini majlis ilmu, ini majlis zikir. Ada hadis berada tentang kelebihan majlis ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang datang ke masjid menuntut ilmu, semua ada hadis ni sendiri. Majlis ilmu, ini zikir, Nabi sebutkan zikir. Jadi ini ada kelebihan, ini pun ada kelebihan. Baik, satu masalah timbul di sini. Ini yang kita akan bincang insyaAllah bulan depan. Saya ingat minggu dia sebut berbincang, tapi itu cepat itu masa jam 10. Contohnya, kelebihan majlis zikir. Katakanlah baguslah majlis zikir, kita baca doa tahlil, zikir, maksurat kita baca. Sekarang masalah ni yang buat majlis ni kumpulan, kalau kita panggil contohnya lah, ini zaman Abdullah bin Mas'ud golongan sesat, golongan contoh je lah. Maaflah siapa yang Syiah tu, golongan Syiah buat majlis zikir macam ni Nabi sebut ni, jika kamu datang melalui kebun syurga, duduklah. Sahabat tadi
kebun syurga, majlis zikir. Nampak tak kumpulan Syiah, nampak majlis zikir. Macam nak duduk tidak? Ini satu soalan. Dan ini yang timbul di kalangan para sahabat. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita akan bincangkan. Beliau pernah mengingkari satu majlis zikir, dan ulama menafsirkan yang ada kata ini riwayat lemah, dan saya dah cari memang confirm lemah. Tapi kalau riwayat sahih, katanya Abdullah bin Mas'ud datang satu majlis zikir, dia melarang majlis zikir. Sebab yang mengadakan itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Khawarij ni satu kumpulan di Melampau. Kalau macam sekarang ni saya kenalkan macam ni lah, kumpulan Qaeda atau JI yang menghalalkan darah orang Islam. Senang-senang menghalalkan darah orang Islam. Khawarij begitu. Khawarij ni dia punya cara dia, orang buat dosa besar, kafir. Senang. Kamu tak sembahyang, kafir. Kamu mencuri, kafir. Kafir aja semua dia tengah kafir. Itu Khawarij. Jadi orang yang kafir dan jadi orang Islam, dia kafir murtad. Orang yang murtad halal darahnya. Sebab itu senang-senang bunuh orang. Jadi Abdullah bin Mas'ud dalam satu riwayat, jika ada bincangkan ini perbincangan berkenaan riwayat Abdullah bin Mas'ud terlalu panjang. Jadi ada ulama mengatakan yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu larang itu kerana kumpulan Khawarij ni yang mengadakan majlis zikir. Jadi dilarang majlis. Tapi ada riwayat lain, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mas'ud duduk bersama-sama orang ahli zikir. Jadi di sini kita boleh faham ini yang ahli zikir golongan tak betul, ini yang Abdullah bin Mas'ud duduk golongan orang yang benar. Jadi kalau orang-orang yang Syiah ke golongan yang kita tahu dulu sekali di kumpulan Mamunah gitu. Sekarang macam-macam. Ini ada yang memang Tuhan Harun, Tuhan Harun dia pula bawa majlis zikir. Negara kita nak duduk, tak payah sudah. Ini dah tujuan lain. Zikir juga kan dah semua nama dia. Jadi yang disebut di sini ialah majlis zikir yang itulah orang yang ahli sunnah wal jamaah, cara dia beradab, majlis yang bagus, tak ada benda-benda maksiat. Itu kita insya-Allah duduk dan termasuk dalam kebun-kebun syurga. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah mudah-mudahan kita sambung lagi. Dan sebelum ini, sebelum kita tutup majlis, saya baca akhir dua ayat surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan malam ini kalau siapa-siapa yang dah penat tak boleh sembahyang tahajud, insya-Allah pahalanya sama seperti solat tahajud seluruh malam. Ataupun mudah-mudahan kita diselamatkan daripada bencana musibah. Dan siapa-siapa yang hafal dua akhir surah Al-Baqarah ini bolehlah baca sama-sama dengan saya. Siapa yang tak hafal, cubalah hafal balik rumah. Sebab kelebihannya cukup besar sebagaimana saya dah terangkan tadi ya. Jadi saya baca kepada kita tutup majlis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Selamat kita dunia akhirat. Baik, kita tutup majlis kita dengan baca doa untuk auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وسلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.